Salam sejahtera dan selamat datang ke To Do My Channel. Sila subscribe dan like pada channel ini. Hari ini kita akan bincang latihan buku teks matematik KSSM tingkatan 5, iaitu latih kendiri 2.2D pada muka surat 56 hingga 57. Okey, mari kita mula. Soalan 1. Antara matriks berikut, yang manakah matriks identiti? Jika bukan, berikan sebab anda. Kita dah belajar bahawa matriks identiti ialah matriks segi empat sama dan unsur-unsur dalam matriks identiti adalah terdiri daripada sifar dan satu sahaja, di mana unsur satu adalah terletak di sepanjang perpenjuru dari sudut kiri di sebelah atas ke sudut kanan di sebelah bawah, dan unsur yang lain adalah sifar. Soalan A. Ini bukan matriks identiti kerana matriks ini bukan matriks segi empat sama. Soalan B. Walaupun matriks ini adalah matriks segi empat sama, tetapi ia bukan matriks identiti kerana unsur di perpenjuru utama bukan satu. Soalan C. Matriks ini juga adalah matriks segi empat sama, tetapi ia bukan matriks identiti kerana unsur di perpenjuru utamanya ada yang bukan satu. Soalan D. Matriks ini adalah matriks segi empat sama dan bila kita perhatikan, unsur pada perpenjuru utama tersebut semuanya adalah satu, manakala unsur pada tempat yang lain semuanya adalah sifar. Maka jawapannya ya. Soalan E. Mari kita perhatikan matriks segi empat sama ini. Unsur pada kedudukan perpenjuru utamanya semuanya adalah satu, manakala unsur pada kedudukan lain adalah sifar. Maka jawapannya ya. Soalan F. Bagi matriks segi empat sama ini, ia bukan matriks identiti. Apabila kita perhatikan, unsur di perpenjuru utamanya ada yang bukan satu. Soalan 2. Diberi matriks C dan matriks D. Tunjukkan matriks D ialah matriks identiti. Kita tahu bahawa apabila suatu matriks identiti I didarabkan dengan suatu matriks A, ia akan menghasilkan matriks A itu sendiri. Jadi, kita cari hasil darab antara matriks C dengan D. Ganti masuk matriks C dengan D, kemudian dengan cara baris darab dengan lajur, kita akan dapat bahagian ini. Kemudian kita akan dapat matriks ini sebagai jawapan akhirnya. Perhatikan bahawa jawapan matriks ini sebenarnya adalah sama dengan matriks C sendiri. Seterusnya, kita cari pula hasil darab matriks D dengan matriks C. Kita ganti masuk matriks D dengan C masing-masing. Kemudian dengan cara baris darab dengan lajur, kita akan dapat bahagian ini. Seterusnya diringkaskan menjadi jawapan ini. Dan jawapan ini sebenarnya juga merupakan matriks C. Jadi, bila kita perhatikan, hasil darab antara matriks C dengan D adalah sama dengan hasil darab antara matriks D dengan C, di mana hasilnya adalah sama, akan dapat matriks C sendiri. Maka kita boleh buat kesimpulan bahawa D ialah matriks identiti. Soalan 3. Diberi matriks S dan matriks T. Hitung A, matriks S darab dengan I tambah matriks T darab dengan I. Kita ganti masuk matriks S, I dan T masing-masing. Dan kita dah belajar bahawa apabila matriks S darab dengan matriks I akan menghasilkan matriks S sendiri. Begitu juga dengan matriks T darab dengan matriks I akan menghasilkan matriks T sendiri. Seterusnya, kita boleh ringkaskannya menjadi seperti ini, iaitu hasil tambah antara matriks S dengan T. Kita tambahkan unsur-unsur yang sepadan dalam matriks S dan T akan dapat bahagian ini, dan matriks ini adalah jawapan bagi soalan ini. Soalan B. Dalam kurungan matriks I darab dengan S darab dengan matriks T. Kita ganti masuk matriks I, S dan T masing-masing. Kemudian, perhatikan bahagian dalam kurungan besar ini. Apabila matriks I darab dengan matriks S akan menghasilkan matriks S sendiri, iaitu diringkaskan menjadi matriks S darab dengan matriks T. Dengan cara baris darab dengan lajur, kita akan dapat bahagian ini dan seterusnya diringkaskan menjadi matriks ini sebagai jawapan akhir. Soalan C. 4 darab dengan matriks I, T, tolak dengan matriks I kuasa 2. Kita tahu bahawa apabila matriks identiti didarab dengan matriks T akan menghasilkan matriks T. Kemudian I kuasa 2 ini bermaksud matriks I darab dengan matriks I, di mana ia akan menghasilkan matriks I sendiri. Jadi cikgu ringkaskannya seperti ini untuk soalan ini. Seterusnya kita ganti masuk matriks T dengan matriks I. Kemudian kita selesaikan bahagian pendaraban skala ini akan menghasilkan matriks ini.
Akhir sekali, kita tolakkan dua-dua matriks ini. Ini adalah jawapan akhirnya. Soalan D. Dalam kurungan, matriks S tolak dengan matriks I, darab dengan matriks I. Di sini, kita gunakan konsep matriks identity, maksudnya bahagian kurungan ini darab dengan matriks identity akan menghasilkan bahagian kurungan itu sahaja. Kemudian kita ganti masuk matriks S dengan I. Seterusnya kita tolak unsur-unsur dalam kedua-dua matriks tersebut akan menghasilkan matriks ini sebagai jawapan terakhir. Baiklah, perbincangan kita pada hari ini tamat di sini. Sekian, terima kasih.